Letak je dulu. Dia tak nak gerak lagi. Kita boleh pusing-pusing dia. Ini satu yang Tapi pihak kami akan hapuskan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dia semua boleh pakai. Betul-betul dua. Okey. Tengok dulu. Okey, beres. Jom. Okey, beres. Jom. Okey. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita sekarang sedang berada di salah sebuah rumah mangsa banjir di sekitar rantau Negeri Sembilan. Dan sebenarnya bukan satu buah rumah saja. Kami NGO Sahabat Amal Care, kita turun daripada semalam. Maksudnya daripada pagi sampai malam kita turun untuk membuat misi banjir, misi bantuan banjir untuk kampung-kampung yang terjejas di sini. Selain pada membantu, kami turut sama, maksudnya bantu kemas, bersihkan rumah dan sebagainya. Dan kami juga cuba membekalkan sebanyak mungkin bekalan makanan untuk makan malam, untuk makan tengah hari. Sebab memang sangat banyak rumah yang terjejas, hampir 90%, ada yang 100% memang tinggal atap saja. Yang terjejas yang mereka memang tak boleh nak tinggal di situ, mereka berada di tempat penempatan banjir. Jadi kita cubalah bagi sokongan, bantuan sedaya upaya. Jadi sekarang kita sedang giat untuk membersihkan sebuah rumah. Kita boleh tengok suasana, kita tengok sikit dalam. Ni hampir semua barang. Okey, subhanallah, kalau kita boleh nampakkan sedikit. Sekarang kita masuk, nanti kita akan bercakap. Kita pakai sifar dulu. Jadi semua barang kita terpaksa keluarkan dulu untuk kita bersihkan. Air masuk sampai semua kan, makcik? Air masuk sampai ke dapur apa semualah. Ya. Okey. Jadi sampai kalau kita boleh tengok masih ada lagi kesan air banjir sampai ke sini. Maksudnya sampai ke sinilah. Kemudian ada kawasan dapur apa semua. Banyaklah barang-barang yang perlu kita keluarkan lagi untuk kita buat pembersihan. Okey. Kita boleh tengok sekarang mereka, ahli keluarga pun datang bantu, gotong royong, besan apa datang untuk membersihkan. Okey. Subhanallah. Antara yang kita tengok mungkin ada barang-barang yang tak boleh nak digunakan, perlu dibuang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah. Ini daripada tim antara yang kita kerjasamalah. Ustaz apa ni mana? Satu lagi. Okey. Boleh cakap sikit? Okey, masya-Allah. Mungkin Ustaz boleh kenalkan daripada tim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Norman bin Ipin Norman bin Ipin, pengurusi Khidmat Malaysia Negeri Sembilan. Penerusi Khidmat Malaysia Negeri Sembilan. Dan di bawah saya ada jawatan amal. Ya, jawatan dan amal. juga Ustaz Bazli. Ustaz Bazli. Kemudian di situ ada Lajnah Kebajikan PAS dan juga ada Brigade Muslimat dan NGO yang lain lah, ya.
Okey. Jadi hari ni kita datang ke apa rantau ni lah. Tak payah buka tu. Dalam kawasan rantau mana kita pertama tadi kita dah tolong bersihkan masjid lah, masjid betul. kampung Kuala Sawah. Kemudian kita dah bersihkan rumah seorang warga OKU. Maksudnya yang ketiga keempat lah rumah yang kita dah baiki. Imam masjid salah seorang tadi. Dan ini yang keempat sebenarnya. Dan kita daripada semalam lagi kita dah bergerak lah. Dan kita dah pergi ke Ampangan, bersihkan rumah di sana yang jalan banjir, kemudian di Mambau. Dan hari ni di sinilah. Dan mudah-mudahan maknanya apa yang kita buat ni, usaha kita ni maknanya di Allah SWT lah atas kelihatan kita. Dan saya pun berharaplah pada orang yang di luar sana lah, maknanya yang berasa nak beri sumbangan tu walaupun tidak dengan wang ringgit tetapi dapat beri sumbangan dari segi tenaga untuk kita semua turun membantu mereka yang memerlukan bantuan seperti inilah, masa-masa banjir, masa-masa ribut dan sebagainya. Itulah yang kita harapkan lah. Okey, sebenarnya memang mungkin kewangan sekarang ni ada banyak pihak yang sedang menghulurkan. Tapi kita sebenarnya sedang memerlukan sangat sukarelawan dari segi tenaga. Sebab banyak sangat rumah yang terjejas yang belum dapat dibantu. Jadi mungkin Ustaz boleh share kalau sesiapa yang nak sukarelawan di bawah Ustaz, di bawah apa ni kita sebut Khidmat Malaysia kita. Khidmat Malaysia, mungkin boleh kongsikan nombor telefon. Okey, gini. Saya memang pengurusi Khidmat Malaysia Negeri Sembilan, dan Khidmat Malaysia ni dia lebih pada pengurusan bencana. Tak kira maksudnya macam ribut, taufan, kemudian macam banjir, kebakaran dan sebagainya lah. Dan salah satu benda yang kita buat baru ni ialah mangsa ribut di Luar Timur. Dan kita turunkan tenaga kita, kemahiran kita untuk kita bantu membaik rumah. Kita memang dari segi keuangan kita kurang, tetapi kita ada tenaga sukarelawan yang ada kepakaran masing-masing lah. Dari segi bidang apa bidang pun. Jadi kita amat mengalu-alukan lah, khususnya daripada orang di luar sana yang melihat video ni. Jadilah bolehlah berhubung dengan saya, itu Norman bin Ipin selaku pengurusi Khidmat Malaysia PAS Negeri Sembilan, dengan nombor telefon 013-118-4448. Nanti kita tuliskan sekali lagi Ustaz. Khidmat Malaysia Negeri Sembilan iaitu nombor telefon 013-318-4448. Maknanya memang kita amat memerlukan sokongan daripada tuan-tuan lah dari segi wang ringgit je. Wang ringgit, betul. Dan tenaga. Maknanya kalau tuan-tuan tak boleh beri sumbangan dari segi wang ringgit, kita perlukan tenaga tuan-tuan untuk bantu kita turun menyantuni mereka-mereka yang memerlukan bantuan seperti ini. Itulah. Dan saya pun ucapkan terima kasih kepada sahabat Amal Care. Siapa nama Ustazah? Hasmah yang telah sudi untuk bersama dengan kami di sepanjang hari ini, iaitu daripada masjid dan sampai ke saat ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah kerana bersama dengan kita. Subhanallah. Doktor boleh cakap sikit? Dr. Bazli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita dapat bersama-sama dengan sahabat Amal Care, dan hari ini daripada Jabatan Amal, sebenarnya di bawah gagasan Khidmat Malaysia kita ada Jabatan Amal, kita ada Skuad Prihatin, kita ada Brigade Muslimat bersama-sama dengan kita. Dan hari ini alhamdulillah di Kampung Sawah saja sekitar lebih kurang dalam 15 ke 20 orang, mana campur sekali dengan sahabat Amal lah, sahabat Amal Care sekali. Dan rumah yang kita pergi setakat ini, kalau untuk pada hari ini sekitar 4 atau 5 rumah. Dan yang paling kita kata terharu sekali adalah di masjid sendirilah. Yang mana masjid tu memang terjejas teruk. Hampir kalau kita katakan peralatan tu 70 ke 80% terlolos. Rosak. Termasuk dengan kapet semua, lah. Buang semua. Kapet terpaksa kita buang semua. Dan kalau nak cerita daripada rentetan semalam, Jabatan Amal Malaysia di Rasah dan juga Seremban serta Rembau telah mengembeling tenaga di Kampung Cedang, Kampung Bukit Cedang, di Batu Tiga, di apa ni Rasah lah, Rasah. Jadi di itu rumah yang terlibat 200 lebih rumah yang terlibat. 200 lebih rumah terlibat. Dan Amal alhamdulillah setakat ini mampu mengembeling tenaga sehingga kita rasa dalam 20 rumah yang kita mampu sama-sama bersihkan. Dan Ustazah Asma sebagai antara yang terbanyak lah kita kata
support kita dari segi walaupun dari segi moralnya, dari segi moralnya InsyaAllah kita berhubung akan terus. support dari segi kewangan apa semua, bantuan sumbangan kewangan kita akan sama-sama Memang support. kita ada lalu kan. Ya, insyaAllah. Kita ada tenaga dan kita kekurangan dari segi kewangan. Ya, kekurangan di segi kewangan. Jadi insyaAllah kita bergabunglah tu, kewangan dan juga tenaga. Terima kasih Dr. Bazi, terima kasih juga Ustaz Norman. InsyaAllah. Okey, kita boleh tengok suasana kita sedang mengangkat. Okey, kita sedang angkut barang-barang. Kita boleh tengokkan suasana kita sedang operasi. Masya-Allah, alhamdulillah. Pusing sana dik. Pusing tengokkan suasana. Okey, sebahagian barang-barang ni mungkin tak nampakkan Ustazah pun tak apa nak ni. Mungkin sebahagian barang-barang perlu dibuang, sebahagian barang-barang akan hilang. Sampai mungkin itu masih seminggu 2 minggu dah bagi tahu. Ya. Betul, dengan sebenarnya kita boleh tunjukkan. Ni sebenarnya Ustaz Hazmi adalah macam pengurus kita lah, pengurus operasi. Jadi nanti insyaAllah sebab dah biasa dengan Dr. Bazli, apa-apa kita akan bincang untuk kewangan tu. Sebab sumbangan masuk melalui kita untuk banjir ni saja insyaAllah mencukupilah. Kita cuba kan berapa hari ni kita buat yang terbaik. Kita faham tu. Okey, insya-Allah Ustaz. Jadi sekarang saya nak panggil tuan rumah untuk kita dengar sedikit cerita daripada tuan rumah. Okey, mana mak cik tu ya tadi? Tu. Okey. Okey, minta maaf. Okey. Boleh mak cik pegang ni ya dekat mulut, boleh ya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh makcik apa ni nanti kuatkan sikit suara ya. Okey. Sebab cahaya matahari. Okey, kita duduk sini. Di sana. Menghadap sana. Kita duduk sini. Okey, situ sikit. Makcik boleh kenalkan nama. Siang pula makcik panah. Tak apa. Tak apa. Mai ke sini, ke belakang. Ke belakang. IT siapa ni? Ha? IC siapa ni? Jatuh. Jatuh kat jalan. Sini teduh sikit. Okey, biar nampakkan ke sana. Ya. Kenapa saya rumah depan dia juga? Faham Ustaz. Okey. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Makcik nama siapa? Saya. Okey. Nama saya Puan Rokiah Muhammad Noor. Puan Rosia. Rokiah. Puan Rokiah. Rokiah. Okey, subhanallah. Puan Rokiah umur berapa? 56. 56. Subhanallah. Saya dikhabarkan Puan Rokiah baru saja menghadapi kematian suami. Lebih kurang berapa bulan yang lepas? 7 bulan lebih. Sini ya. Sebab kau tak orang tak dengar. Lebih kurang 7 bulan lebih. 7 bulan Maksudnya baru lagi. 30 bulan 3. 3 bulan 3. Boleh tak Puan Rokiah ceritakan sikit apa yang berlaku ketika banjir? Masa tu masa hujan lebat, anak saya telefon menangis-nangis. Lepas tu saya pergilah tempat rumah dia. Tinggal anak 2 orang yang perempuan tu. Bila saya pergi pun tak dapat selamat anak saya. Okey. Anak tu dekat kampung mana? Mambau. Berapa lama jauh perjalanan? Dalam 15 minit 10 minit dah sampailah. Okey, ceritanya Puan Rokiah dia dapat panggilan daripada anak yang duduk di Mambau. Ini rantau kan? Di Mambau dia kampung sebelah lah. Jadi perjalanan lebih kurang dalam 15 minit. Bila sampai ke rumah anak, subhanallah, rupanya lagi menyedihkan. Anak Puan Rokiah berada di dalam sebuah rumah yang telah dinaki air, yang mana air dengan atap rumah tinggal lebih kurang 1 jengkal. Maksudnya siapa yang ada dalam rumah tu? Dia seorang-seorang. Umur berapa? Umur dia 36. 36 tahun. Perempuan kan lelaki? Perempuan. Maksudnya seorang anak Puan Rokiah berada di sebuah rumah yang tak jauh 15 minit dan air naik ke rumah tersebut sehingga tinggal 1 jengkal dekat atap. Macam itulah rumah yang sederhana saja. Jadi anak ini bertahan sehinggalah air surut beberapa jam dalam keadaan memegang maksudnya bahagian atas atap. Lepas tu kepala. Maksudnya tinggal lebih kurang macam tu je lah. Maksudnya kalaulah nak berlaku kalau lemas tu
kalau dia tak mampu, tak bertahan lama tu, kemungkinan besar boleh berlaku lemas. Jadi masa tu tak ada siapa yang boleh masuk juga dalam. Tak boleh. Lepas tu kan waktu malam, jadi makcik dengar suara dia. Tak dengar sebab saya sebab saya nak pergi tu, saya tak boleh pergi, anak saya yang 2 orang tu masuk. Jadi dia tak boleh nak masuk sebab air laju. Air laju. Laju. Dia nak balik tak boleh, nak pergi pun tak boleh kan. Jadi dia bertahan sampai pukul 6 lebih dalam Sampai tu. 6 lebih. Tak ada orang tolong. Tak ada, sebab orang tak berani tolong. nak masuk. Yelah, sebab orang air tu pun tak laju. berani, air laju, dan mungkin orang pun tak tahu ada orang tak dalam rumah tu. Orang tahu sebab tahu. saya telefon Jepam apa semua, dia kata dia tak boleh nak buat apa sebab air terlalu laju. Allahu Dia nak Akbar, bawa perahu pun subhanallah. tak boleh. Jadi lebih kurang dalam, kalau pukul 2 kan, banjir tu macam berlaku dalam pukul Dalam 1 lebih macam 1 tu. lebih kan. Maksudnya kalau pukul 2, 3, 4, 5, 6, maksudnya dalam 5 jam lebih kurang, anak perempuan umur 30 lebih maksudnya bertahan dalam air. Sudah tentu macam kesejukan, macam-macam lah berlaku pada kulit apa semua. Tapi Alhamdulillah, syukur dia dapat bertahan, berpegang lama tu. Lama dia boleh bertahan. Sampai dia krem lah kaki. Ya, memang mestilah sebab bila dah lama dalam air, kalau kita rendam 1 jam pun badan kita dalam air, kita dah macam mungkin tak rasa apa-apa, kebas apa semua. Ya. Allahu Akbar. Allah masih menyayanginya. Lepas tu yang pergi nak tolong dia pun dah krem dalam air juga. Dah krem. 2 orang adik lelaki dia. Sebab dia tak boleh nak bergerak. Tak nak bergerak. Duduk tengah-tengah air yang Allahu mengalir ke Akbar. sungai. Subhanallah. Kalau dia bergerak, tentu dia dah jatuh ke dalam. Okey, ceritanya 2 orang adik lelaki pun nak pergi bantu kakak yang terperangkap dalam sebuah rumah yang air tinggal setakat leher saja, yang mana dah hampir dengan atap. Kemudian 2 orang anak lelaki pun terperangkap dalam perjalanan nak bantu dan mereka terpaksa berhenti di situ. Menunggu sampailah air tu reda. Dan mereka juga krem juga. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi begitulah di antara gambaran suasana. InsyaAllah selepas ni kita akan pergi ziarah rumah anak. Kita akan pergi ziarah tengok rumah anak sebab dikatakan rumah anak Hajar Rokiah ni, Puan Rokiah ni dah totally lost. Tak ada apa-apa, kosong. Kerana sebab air banjir di kawasan rumah tersebut sampai ke peringkat atap. Jadi dalam rumah tu memang tak ada apa-apa yang boleh diselamatkan, tapi syukur. Syukur sebab dia selamat. anak tu selamat. Allahu Akbar. Saya tak kira janji dia selamat. Janji saya dah anak menangis selamat. dalam kereta ni. Memang menangis lah. Sebab nak bercakap pun tak tahu boleh. bagaimana dia dalam tu. Jadi puan tunggu tu sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 lebih. Sampai 6 lebih. Adik dia yang perempuan tu datang ambil dia tak boleh nak buat Tak apa bergerak dah. Dah menangis apa kan. Allahu Akbar. Lepas tu dia balik dulu, dia dah cakap dia balik. Dia adik dia ambil, dia balik. Lepas tu baru saya balik ke sini. Bila balik ke sini dalam pukul 4 lebih 5 lebih macam tu, anak yang kat sini telefon, dia cakap banjir dah naik parah lutut. Okey. Jadi sebab itu Puan Rokiah tak tahu apa-apa berlaku kat rumah ni. Sebab semua pergi ke rumah anak sana. Jadi bila balik baru perasan, baru tahu sebenarnya bukan parah lutut tu. Saya tengok parah peha ni. Sebenarnya sebab itu rumah ni pun tak prepare, tak ada angkat barang, tak ada apa. Jadi subhanallah, Allahu Akbar. Ini hanya salah satu cerita yang kita dengar. Salah satu kisah. Kan di sana ada banyak lagi macam-macam lagi kisah lah. Kan banyak sangat rumah yang terlibat, beratus-ratus keluarga yang terlibat, banyak rumah yang terlibat. Tuan-tuan puan-puan sekalian, misi bantuan banjir kita di bawah Sahabat Amal Care, dan juga kita bergabung dengan ramai NGO sebenarnya. Daripada semalam dengan NGO lain, hari ini dengan Jabatan Amal, ramai NGO, kita akan memberikan bantuan sebanyak-banyaknya. Saya tahu ini baru proses pembersihan. Kita perlu melalui proses ni agak panjang. Maksudnya lepas ni kita akan pergi kepada proses kebajikan. Apa yang mereka perlukan, apa yang boleh kita mampu beri. Mungkin keperluan asas dari segi makanan yang boleh kita bantu. Dan ada rumah yang totally lost, mungkin kita akan bantu. Kita dah bincang hasil daripada sumbangan yang dihulurkan melalui Sahabat Amal Care. Kalau yang bila kita turun perlukan tilam, kita beli tilam, bantal. Mungkin keperluan asas yang barang-barang lah. Maksudnya mungkin kita panggil selimut, lepas tu
tuala apa-apa yang boleh mereka meneruskan kehidupan seterusnya. Subhanallah. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan, selain daripada bantuan keuangan, kami sebenarnya perlukan sukarelawan dalam kadar segera. Kepada mereka yang berada di sekitar Negeri Sembilan terutamanya, mungkin ramai sekarang ni cikgu yang sedang cuti, bukan cuti, dia PKP kan. Jadi sekolah ditutup. Mungkin ramai guru-guru ataupun cikgu-cikgu ataupun penjawat awam. Siapa pun ataupun ada pelajar-pelajar yang sedang universiti sedang cuti, sekolah menengah anda tingkatan 4 ke tingkatan 5 ke, siapa pun anda yang ingin bersama dengan kami, boleh tinggalkan komen dan ambillah nombor telefon ni. Nombor telefon mana ya kita nak bagi? Okey, 011 5880 2995. Okey, Mai sekali lagi dek, kamu ulang. Okey. 01158802995. InsyaAllah kita ada pin. Okey, kita akan pinkan nombor telefon tersebut. Jadi kepada siapa yang ingin bersama dengan kami, jadi sukarelawan sukarelawan banjir, bantuan banjir, insya-Allah boleh tinggalkan sama ada nombor telefon ataupun komen saya nak, dan sudah tentu itu buka untuk orang Negeri Sembilan saja. Sebab apa, kita tak dibenarkan kan daripada luar untuk turun dan sebagainya. Mungkin wallahu alam, sama ada kita tak kira umur berapa, yang penting boleh buat kerja. Kan, pelajar tingkatan 3 ke, pelajar tingkatan 5 ke, dan kita akan bekalkanlah keperluan sepanjang kita buat kerja-kerja ni, maksudnya makan, minum, sebab masih banyak rumah yang perlu dibantu. Kalau biarkan mereka dah bersedih dalam keadaan kehilangan itu, kerosakan itu ini, lepas tu bukan semua yang bernasib baik ada keluarga yang nak membantu, tidak. Jadi insya-Allah kepada siapa yang ingin menjadi sukarelawan untuk tempoh sekejap ni, kita ada banyak rumah yang sedang menanti untuk kita bersihkan. Jadi bolehlah, mungkin masa ni lah kita nak ni, dan kita akan jaga semua SOP semua tu, kita akan jaga. InsyaAllah mereka ni dah lah ditimpa dalam keadaan, yelah kita masalah PKP, ujian wabak, lepas tu tak sangka-sangka pula kan dalam tempoh 1 malam saja. Allah uji dengan puan, lepas tu dengan anak-anak. InsyaAllah Puan Rokiah, kita akan bersama ni sampai selesai. Kita tengok macam mana sahabat Amalcare kita turun sampai siap bersih apa semua, insya-Allah, sampai kita siap angkut barang, dan kita akan terus bagi sokongan emosi, sokongan moral dari segi spiritual mereka, insya-Allah. Subhanallah. Jadi mungkin Puan Rokiah ada nak cakap apa-apa ke? Masa ni tak ada lagi. Tak ada lah. Okey, insya-Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang kami buat ni sedikit meringankan beban, kesedihan dan sebagainya. Belakang tu kita nampak ada anak-anak, ya. Anak yang kata terperangkap dalam banjir tu ada tak? Tak ada, dia kemas rumah dia dah 2 hari. Dia kemas rumah dia. Semua dia keluarkan. Saya pun tak pergi tengok sebab sibuk. Maksudnya selepas tu dia tak pergi masuk hospital? Dia tak. Dia tak masuk. Subhanallah. Tapi dia memang nervous. Yelah, memang. InsyaAllah kalau ada rezeki kita dah pergi nanti ke rumah dia. Kita boleh bercakap dengan dia, pengalaman dia macam mana menghadapi situasi yang sangat mencemaskan. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih pada Puan Rokiah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mengikuti. Mudah-mudahan kalau kita tidak mampu untuk turun sama, membantu kerja-kerja di padang, turun padang lah, buat kerja pembersihan, jumpa masa-masa banjir sendiri, kita boleh bersama, kalian boleh bersama dengan kami. Mungkin dari sudut sokongan keuangan, insya-Allah kami akan amanah menyampaikan kepada mereka yang berhak. Kami bukannya simpan duit sumbangan orang ramai, tidak. Dalam tempoh PKP ni ke Sabah saja kita dah sampaikan 100,000 lebih, dan kita menyampaikan ke seluruh Malaysia. Bahkan ada negeri, maksudnya contoh Indonesia, ada beberapa tempat yang sangat memerlukan, turut meminta, kami juga bagi. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah kita akan sampaikan setiap sen sumbangan yang diberikan kepada mereka yang berhak, maksudnya pahala itu mengalir. Kalian tak mampu bersama dengan kami turun padang, walaupun RM1, RM2, RM5 pun, sikit pun sumbangan, ia adalah menunjukkan kebersamaan dalam perjuangan kita ni. Maksudnya adalah air tangan kita apabila ada saudara kita yang sedang susah begini. Dan kalau tak mampu juga, tak mengapa tuan-tuan puan-puan, masih lagi boleh bantu dengan doa. Doakan supaya tim kita kuat untuk terus buat kerja amal, supaya lebih ramai turun sama-sama. Doakan kepada Puan Rokiah, anak dan semua pada masa banjir, supaya mereka kuat, mereka tabah, mereka sabar, dan Allah berikan berlipat ganda lagi kan rezeki selepas ini. InsyaAllah Puan Rokiah, mudah-mudahan antara doa bila kita ditimpa musibah, saya baca, Puan Rokiah ikut boleh ya?
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillah Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni Allahumma ajurni fi musibati fi musibati wa khulufli wa khulufi khairan minha. khairan minha. Sesungguhnya semua ini datang daripada Allah. Semua ini datang daripada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Ya Allah, Ya Allah, berikanlah berikanlah ganjaran kebaikan ganjaran kebaikan di atas musibah di atas musibah yang menimpa kami, yang menimpa kami, dan gantikanlah dan gantikanlah dengan yang lebih baik dengan yang lebih baik di dunia dan di di akhirat. dunia dan akhirat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita buka je. Lepas tu kamu pusing ya. Tengok keadaan suasana. Masya-Allah. Rumah sebelah ni dah ada orang kahwin ke? Dia anak nanti kita pergi juga rumah-rumah sebelah sana. Ada lipan tu. Dah memang gila salah tu. Kapek dah kapek. Masa kapek. Nak pasal kapek. Buang Oh kuat. ambil foto. Dah bagi dah. InsyaAllah selepas ini kita akan pergi beberapa rumah lagi. Ini akak ni adalah tuan rumah sebelah ni ya kak. Masya Allah. Jadi kita boleh tengok akak ni kata rumah mak kat belakang ni. Rumah mak maksudnya belum balik cuti Sabtu Ahad ada balik. Buatlah cuti dia orang tak boleh balik. Tak boleh balik. Jadi kita boleh tengok sikit tak? Boleh. Okey, mem. Tak boleh cuti. Kampung kan ada ayam. Memang nak kena angkut. Malam tapi sampai atas rumah air. Ya, betul lah. Masuk sikit ni. Maksudnya memang nak kena orang bantu. Kalau anak beranak pun maksudnya tak mampulah nak angkat-angkat sampai naik atas ni. Sampai atas ni. Oh, sampai sini rendah sini. Air naik sampai atas ni. Ya Malam Allah. air tak ada. Lepas tu buat hari ni dapat dia air. Dia punya lumpur sudah melekat. Ya Allah, lumpur dah melekat. Mama ni tengok. Boleh dapat satu. Belakang tu. Kita orang pun bawa balik. Pembinaan. Perlahan sekarang aku takut licin. Takut licin. Takut licin jatuh. Lumpur. Kabinet semua lah. Kita tengok tuan-tuan, tengok poinkan dekat bawah dik. Nampakkan dekat bawah. Okey, kalau kita lihat sebenarnya yang kami sangat perlukan sekarang, pusing pada saya. Yang kami sangat perlukan sekarang adalah tenaga. Sebab itu kalau boleh kita wawarkan, kalau ada ramai lagi tenaga, kita jaga SOP apa semua, lagilah kita boleh bantu banyak lagi rumah. Ini jiran daripada rumah tadi. Dan bukan ni je, ramai lagi jiran kan, angkat kan, banyak lagi. Kalau lebih ramai, sebab kami sendiri sukarelawan di bawah SAC pun kita ada lebih kurang 10 orang. Maksudnya buat masa ni 10 ke 20 orang macam tu. Jadi kita pecah-pecahkan rumah kan.
Sebenarnya ada banyaklah benda yang perlu kita bantu. Allahu Akbar. Kita boleh tengok dia jadi hancur, dia jadi pecah sebab dia berendam lama. Ya, betul-betul. Subhanallah. Ini anak ke? Anak buah, anak abang. Anak abang, anak buah. Masya-Allah. Yelah, sofa-sofa ni dah jadi macam dah berendam tu, jadi rosak juga lah kan. Pernah tak berlaku macam ni? Tahun 2000. Ya. Terus macam ni juga. Sampai atas. Kita bawa apa pun air tolak, kita air tu jatuh. Ni pergi ais macam mana? Jatuh. Saya pun tak on lagi sebab takut air. Pergi ais pun terbalik apa semua. Masya Allah. Allahu Akbar. Main air ke? Nama Azim. Masya Allah. Azim. Mari sini. Tak pergi sekolah ke? Nama siapa? Tengok sini. Ha? Azimuddin. Masya Allah, comel yang Azim ni. Azim. Ya. Seronok ke tak seronok? Sekarang tak lagi sekolah. Seronok ya cuti. Ni kalau banjir ni Azim tolong tak? Tolong. Azim tolong buat apa? Tolong ibu. Ni kita pusing sini. Awak duduk sana. Okey. Wah, Azim glamour ni, tahu tak Azim? Okey, Azim tolong ibu apa? Ibu dengan saya. Tolong jiru-jiru air macam tu. Okey, bila jadi banjir ni Azim sedih ke Azim seronok? Seronok. Budak-budak, saya masa kecil pun, betul, saya masa kecil pun kan, suasana banjir, dia jadi budak-budak bukan faham lagi, mak susah hati, ayah susah hati. Saya ingat dulu masa kalau banjir, seronok. Saya kat kampung, kat Terengganu, memang selalu juga banjir. Kami kena pindah. Tapi budak-budak kan, banjir tu macam boleh main air. Azim pun seronok, boleh main air. Lepas tu sekarang air dah tak ada ni, tak boleh main dah lah. Azim anak ke berapa? Anak buah. Anak buah. Tahu anak buah. Okey, Azim, Ustazah doakan Azim cemerlang, berjaya dengan belajar cemerlang, berjaya menjadi seorang lelaki yang soleh, kan, anak yang soleh, lelaki yang soleh. Doa. Ya Allah, Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihni fiddin. Dekat dik. Wa'allimni ta'wil. Wa ilhami malaikah. Wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Okey, lagi. Rabbi ja'alni minas salihin. Ya Allah, golongkanlah Azim sebagai anak yang soleh, hamba yang soleh. Berikan kefahaman apa yang Azim belajar. Cemerlang dalam pelajaran. Dapat A semua. Amin. InsyaAllah Azim. Kalau Azim jaga semayang, Azim hormat mak ayah, kan? Lepas tu hormat orang-orang tua, lepas tu hormat juga cikgu, lepas tu elok-elok dengan kawan-kawan, mesti Azim akan jadi seorang lelaki yang hebat. Subhanallah. Sayang tak Rasulullah? Sayang Nabi Muhammad. Sayang. Nabi Muhammad pun sayang pada Azim. Nabi Muhammad sayang kita semua. Tapi nak jumpa Nabi Muhammad kena jadi baik daripada kecil sampai besar. Kena jaga Salat. Subhanallah. Saya seronok dapat jumpa Azim hari ni. Okey Azim, bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi insya-Allah. Subhanallah. Okey, begitulah ya muslimin-muslimat sekalian. Suasana banjir dan insya-Allah kita akan bersama-sama dengan mereka mengharunginya. Alhamdulillah. Okey, jumpa lagi. Sekian dari saya.